uh, perkataan yang kita guna pakai dalam bahasa Arab. Kalau biasanya kalau kita di sini biasanya kita akan biasa dengar perkataan gadaian, gadaian. Cuma bila kita sebut gadaian, dia lebih mirip kepada konvensional. Tapi bila sebut gadaian Islam, maka istilah yang paling mudah untuk kita guna pakai adalah Ar-Rahnu. Ar-Rahnu. Okey, jadi Ar-Rahnu ni kalau kita lihat dia merupakan suatu kontrak yang sangat penting kerana kebiasaannya kalau kita lihat ianya disediakan untuk kemudahan manusia. Sebab kadang-kadang kita tidak ada cash, tetapi kita ada aset. Kita ada harta seumpama barang kemas ataupun mungkin kita ada tanah dan sebagainya yang mana kita memerlukan kepada wang. Jadi apabila kita memerlukan kepada wang, kita ada banyak alternatif yang disediakan dalam Islam. Jadi di antaranya kalau kita tidak ada wang dan kita ada aset yang lain, cara yang pertama ialah kita jual. Dan bila kita jual, kita akan dapat duit hasil daripada jualan. Tapi bila kita jual berarti aset ataupun harta yang kita miliki berpindah milik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga boleh sewakan. Contohnya kita ada tanah dan kita perlukan kepada wang. Jadi kita boleh sewakan tanah kita kepada orang dan kita akan dapat bayaran sewaan secara bulanan ataupun secara mingguan dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, kita ada aset, kita ada harta dan kita sayang kepada aset yang kita miliki. Kita tak nak terlepas kepada orang lain. Dan pada masa yang sama kita terdesak perlukan kepada wang. Jadi di antara cara ataupun alternatif yang ada dalam sistem ekonomi Islam yang kita panggil sebagai Ar-Rahnu, iaitu kita boleh dapatkan duit yang kita perlukan dengan cara kita gadaikan harta yang kita miliki dan dalam masa tempoh yang tertentu apabila kita berjaya membayar semula hutang tersebut, maka barang tersebut akan kembali kepada kita. Jadi itu kita lihat di antara tujuan yang kita boleh nampak dalam sistem Ar-Rahnu. Dan ia juga merupakan alternatif kepada kita. Maksudnya ada pilihan kepada kita. Jadi bila ada pilihan, berarti nak tak nak, kita apabila kita hendak menggadaikan sesuatu barang, maka perlu kita pergi kepada sistem gadaian mengikut cara yang ditetapkan oleh agama kita, iaitu perlu kita mengambil Ar-Rahnu dan bukannya gadaian secara konvensional. Nanti kita akan lihat kenapa kita perlu pilih Ar-Rahnu dan kenapa kita tak perlu ataupun tak boleh untuk kita bermuamalah dengan gadaian secara konvensional. Kemudian kita lihat ia juga merupakan kemudahan bagi mereka yang pendapatannya rendah dan kita memerlukan kepada wang tunai secara segera. Okey. Jadi itu kita lihat di antara gambaran umum yang berkaitan dengan Ar-Rahnu. Okey. Dan kita lihat sistem gadaian sebelum Islam. Di sini kita lihat dia ada dua elemen, iaitu riba dan juga gharar. Jadi kalau kita lihat contohnya kalau kita lihat di negara kita, sejak sekian lama apabila kita merdeka sampailah sekitar pada tahun 1980-an ataupun 1990-an, maka ketika itulah kita dapat menubuhkan sistem gadaian secara Islam. Okay. Jadi kenapa kita perlu kepada sistem gadaian secara Islam? Kerana sistem gadaian yang sedia ada ketika itu tidak menepati prinsip syarak
iaitu terdapat padanya riba dan juga gharar. Nanti kita akan detailkan apa dia riba dan juga apa dia gharar. Okey. Di sini ada sedikit penjelasan. Maksudnya unsur yang paling utama dalam amalan berhutang di zaman sebelum Islam ialah riba. Okey. Jadi kalau kita lihat kebiasaan manusia akan berhutang. Memang kita tak dapat lagi daripada berhutang, terutama apabila kita terdesak memerlukan kepada wang, jadi kita perlu kepada hutang. Okey. Dan hutang tiada masalah dalam Islam. Cuma pengurusan hutang ini perlulah didasari oleh dasar-dasar yang mematuhi prinsip syarak, iaitu tidak boleh adanya kita katakan pembayaran lebih daripada nilai hutang yang kita ambil. Jadi kalau kita berhutang dengan kadar 1,000, maka kita kena bayar balik pun dalam lebih kurang 1,000 juga, tak boleh lebih. Kalau kita bagi pinjam 1,000 dan kita beritahu dia kena bayar balik 1,000 RM10, walaupun ada lebihan RM10, maka itu dianggap sebagai riba. Sama juga macam sistem gadaian dalam Islam, sistem gadaian secara konvensional, yang mana kita lihat adanya berlaku riba sebab hutang yang diberikan dan dikenakan faedah atas hutang tersebut, katakanlah 2% ke atas hutang. Jadi maksudnya kita kena bayar lebih, sebab itu berlakunya riba di atas hutang tersebut. Okey. Jadi kita terus lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan ar-rahnu. Ar-rahnu dari segi bahasa, ianya merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu dia membawa kepada maksud as-subut dan juga ad-dawam, iaitu tetap dan juga kekal. Ataupun satu makna yang lain, ia juga membawa maksud penahanan. Okey, manakala kita lihat dari segi istilah, ar-rahnu ini ditarifkan sebagai menjadikan sesuatu barang ataupun harta yang bernilai. Okey, jadi kat situ poin dia, kita menjadikan sesuatu harta mutaqawwam, harta yang bernilai yang dimiliki oleh kita sebagai suatu cagaran ataupun sandaran terhadap hutang yang kita perolehi, yang mana hutang tersebut atau cagaran terhadap hutang yang boleh dibayar dengannya. Maksudnya kita menjadikan sesuatu barang yang bernilai sebagai cagaran terhadap hutang, yang mana kalau kita tak boleh bayar, maka orang yang memberi hutang sekurang-kurangnya dia tidak rugi. Sebab apa? Sebab dia ada pegang sesuatu barang yang bernilai yang kita berikan kepada dia sebagai cagaran. Jadi maksudnya kalau kita nak berhutang, jadi dalam Islam dia ada dua cara. Yang pertama, kita boleh buat secara qardu hasan. Contohnya katakanlah A dia perlukan duit sebanyak RM1,000, dan A pun jumpa saya, Ustaz, saya nak pinjam 1,000. Saya pun kata, okey, tak apa, ambil 1,000, dan dalam masa tempoh katakanlah seminggu ataupun 2 bulan ke atau setahun ke, dia beritahu, dan dia akan bayar semula. Jadi maksudnya ia berlaku secara, kita katakan, qardu hasan, iaitu hutang secara baik, berhutang dengan 1,000 dan bayar semula pun sebanyak RM1,000. Okey. Tapi hutang sebegitu, dia mendatangkan risiko kepada orang yang memberi hutang. Kalau saya yang memberi hutang, saya percaya kepada kamu, dan memang kamu ni terkenal dengan sifat amanah ataupun jujur, maka biasanya saya tidak risau untuk memberi hutang, kerana saya tahu bahawa hutang tersebut akan mampu dibayar oleh kamu. Kan? Tapi kalau kita tengok orang ni jenis culas, memang dia ni kalau berhutang memang dia culas untuk bayar hutang, ataupun dia ni memang terkenal dengan orang yang berhutang dan dia tak bayar, kan? Jadi dia nak pinjam duit dengan kita,
Jadi kalau kita bagi hutang secara qardu hasan, dia mendatangkan risiko kepada kita. Kerana apa? Kerana kita bagi duit dan besar kemungkinan kita tak dapat balik wang tersebut. Jadi dalam Islam ada kaedah yang kedua, iaitu ar-rahnu. Dengan cara kita boleh bagi duit ataupun hutang kepada dia, tetapi kita minta sesuatu yang bernilai yang dia miliki sebagai cagaran terhadap hutang yang kita beri. Dan kebiasaannya barang yang diberikan kepada kita sebagai, kita katakan, cagaran tersebut, biasanya barang yang lebih tinggi nilainya daripada hutang yang kita berikan, ya. Dia biasanya tengoklah ikut orang tu. Kalau tapi biasanya kalau dalam ar-rahnu dia akan ambil barang yang lebih tinggi nilainya daripada hutang yang diberikan. Contohnya, kalau kita nak gadaikan barang kemas dan kita nak berhutang 5,000, kita kena pastikan barang kemas kita nilainya lebih daripada 7,000. Sebab apa? Sebab nanti saya akan terangkan kenapa ar-rahnu dia mengambil barang gadaian itu lebih tinggi daripada hutang yang dia berikan. Okey. Jadi daripada takrifan tadi, apa yang boleh kita rumuskan? Yang pertama, dengan perkataan lain, ar-rahnu ini kita boleh katakan menjadikan barang milik sendiri yang bernilai menurut pandangan syarak. Okay? Maksudnya kita menjadikan sesuatu harta yang kita miliki, yang mana harta itu kita perolehi dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, sama ada harta itu merupakan harta alih, sama ada kita cagarkan emas, kita cagarkan apa lagi, kereta ke dan sebagainya, ataupun barangan tidak alih, ataupun kita cagarkan tanah, rumah dan sebagainya sebagai cagaran terhadap suatu hutang. Okey. Jadi maksudnya perlu ada barang yang bernilai sebagai cagaran kepada hutang yang kita akan perolehi. Kemudian yang kedua, penggadai boleh mengambil hutang dan dia berhak mengambil sebahagian manfaat dari barangan yang dijadikan cagaran ke atas hutangnya. Okay. Jadi penggadai pula dia boleh ambil duit sebab dia kontrak timbal balas. Kontrak kita katakan dia muawadah, dia ada timbal balas, kita bagi orang tu kena balas. Jadi kita dah bagi barang kemas, maka kita boleh ambil hutang. Kemudian yang ketiga, barang tersebut merupakan satu jaminan kepada pemegang gadai terhadap hutang yang diberikan kepada penggadai. Jadi barang itu sekurang-kurangnya dia merupakan satu jaminan kepada orang yang memberi hutang. Okay? Kalau orang tu tak bayar, jadi sekurang-kurangnya dia tidaklah rugi. Sebab apa? Sebab dia ada sesuatu yang bernilai yang dijadikan sebagai cagaran. Okay? Tapi kita kena ingat, nanti kita akan lihat barang yang dicagarkan itu bukan milik kita. Kita ni hanya sekadar kita boleh katakan macam pemegang amanah sahaja terhadap barang tadi. Okay? Dia tidak menjadi automatik milik kita, dia masih lagi milik orang yang menggadai tadi. Kemudian barang itu akan berada di bawah penguasaan pemegang gadai sehingga penggadai menjelaskan hutangnya. Jadi maksudnya barang itu akan dipegang oleh penggadai sampailah barang itu akan dipegang oleh pemegang gadaian ataupun orang yang memberi hutang sampailah penggadai itu menjelaskan hutangnya. Sekiranya penggadai gagal melunaskan hutang tersebut mengikut tempoh masa yang dipersetujui bersama, maka barang gadaian itu boleh dijual bagi melunaskan hutang si penggadai. Jadi kalau orang yang berhutang tadi, ataupun kita katakan penggadai tadi, dia tidak mampu untuk bayar dalam masa tempoh yang tertentu, maka pemegang barang gadaian ataupun mereka yang memberi hutang kepada penggadai tadi, dia boleh jual barang gadaian tersebut, dan hasil jualan itu dia berhak untuk mengambil
kadar hutang yang dia berikan. Contohnya dia bagi hutang sebanyak RM1,000. Kemudian selepas dalam masa yang tertentu setahun dan sebagainya, penggadai tidak mampu untuk bayar, 1 sen pun dia tak mampu bayar dan dia tak bayar. Jadi pemegang gadaian dia boleh jual barang tersebut. Katakanlah dia dapat jual dengan harga RM2,000. Okey, jadi maksudnya pemegang gadaian ini dia hanya berhak mengambil hak dia sahaja, iaitu nilai hutang yang telah dia berikan sebanyak RM1,000, tambah dengan mungkin ada, kita katakan, upah simpan, okey, dan boleh juga tambah sikit dengan kos pengurusan untuk dia lelong ataupun dia jual barangan tersebut. Jadi itu sahaja kadar yang dia boleh ambil, dan selebihnya dia kena pulangkan kepada penggadai tadi. Okey. Jadi adakah ar-rahnu ini sesuatu kontrak yang diharuskan oleh hukum syarak? Maka jawapannya adalah ya. Sebab apa? Sebab ada dalil pensyariatannya sama ada dalam sumber asasi kita, iaitu Al-Quran, Sunnah, bahkan telah berlaku ijma' di kalangan para fuqaha akan keharusan ar-rahnu. Okey, ini contoh kita lihat dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dalam surah Al-Baqarah jelas Allah sebut, jika kamu dalam perjalanan lalu kamu berhutang ataupun memberi hutang yang bertempoh sedangkan kamu tidak dapat seorang penulis, maksudnya tidak ada, kita katakan orang kita nak berhutang tu, maksudnya tidak ada catatan, okey, tidak ada catatan, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang. Jadi jelas dalam ayat ini, maksudnya kalau kita dalam perjalanan dan kita nak berhutang ataupun kita diminta untuk kita nak berhutang ataupun ada orang yang nak berhutang dengan kita, dan pada masa yang sama mungkin tidak ada saksi ataupun tidak ada sebarang kita katakan keterangan secara bertulis, yang mana kalau berlakulah pertikaian nanti, sekurang-kurangnya kita adalah saksi. Jadi kalau tidak ada saksi ataupun tidak ada keterangan, maka ada masalah kita nanti. Kita ada masalah sebab kita mendakwa dia berhutang, tetapi kita tak dapat nak kemukakan bukti sama ada dari segi saksi ataupun dari segi keterangan secara bertulis. Maka dalam Quran Allah kata kita boleh jadikan sesuatu barang yang bernilai sebagai cagaran. Manakala dalam hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW membeli daripada orang Yahudi makanan dengan menggadaikan baju besinya. Okey. Jadi ar-rahnu ni dia juga tidak dapat lari daripada rukun kontrak yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, yang mana kita telah lihat dalam sesuatu kontrak perlu kepada 3 rukun utama, iaitu yang pertama ialah pelaku akad, pihak-pihak yang melakukan akad. Kemudian yang kedua ialah subjek akad, apa yang dijadikan sebagai subjek akad, dan yang ketiga adalah sirah, iaitu ijab dan qabul. Okey, ada 3 rukun kontrak yang asas. Tapi bila kita melihat kepada ar-rahnu, dan ar-rahnu merupakan kontrak muawadah, kontrak yang ada timbal balas, maka di sini pelaku akadnya pecah kepada 2, iaitu penggadai dan juga penerima gadaian. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga adalah subjek akad. Subjek akad pun dia ada 2, sebab apa? Dia ada timbal balas. Maka kita lihat di sini rukun ataupun subjek akad yang ketiga ialah barang gadaian, dan yang keempat ialah hutang. Jadi maksudnya kita bagi barang gadaian dan orang tersebut akan bagi hutang. Okey, sebab tu subjek akadnya ada 2. Kemudian rukun yang kelima ialah akad, sirah, untuk menunjukkan kita ni memang nak buat ar-rahnu. Okey, dan setiap rukun ada syarat-syarat dia, dan syarat dia tidak lari daripada syarat rukun
yang rukun kontrak yang telah kita belajar pada minggu lepas. Sama je. Okey. Jadi kalau kita lihat antaranya ahlul bait iaitu orang yang berakal dan juga mumayyiz. Kemudian yang kedua iaitu ahlu at-tabarru'. Ini maksudnya dia mestilah seorang yang baligh dan sebagainya lah. Yang ni saya rasa saya tak perlu terang detail. Kerana yang penting pelaku akad, pihak-pihak yang hendak melakukan akad, dia hendaklah mereka yang kita katakan layak, yang diiktiraf oleh syarak sebagai orang yang ada keahlian, orang yang layak untuk melakukan sesuatu kontrak. Di antaranya hendaklah dia tu seorang yang berakal, dan kalau ikut jumhur ulama mengatakan bahawa mestilah dia sekurang-kurangnya baligh. Okey. Kemudian kita lihat rukun yang berikutnya ialah barang gadaian. Barang gadaian yang pertama syarat dia suci daripada najis. Okey. Suci daripada najis maksudnya dia bukan sesuatu yang dianggap oleh syarak sebagai najis seperti anjing, babi dan sebagainya. Jadi kalau kita gadaikan botol arak maka tidak sah. Okay, sebab apa? Sebab arak ni najis di sisi syarak. Yang kedua, barang gadaian hendaklah terdiri daripada harta yang bernilai. Ini pun kita dah sentuh dulu dalam tajuk harta mutaqawwam. Maksudnya kita nak gadaikan hendaklah barang ataupun harta mutaqawwam, harta yang bernilai. Yang ketiga, barang gadaian hendaklah berupa benda dan bukannya dalam bentuk manfaat. Jadi kita nak gadaikan barang, dia mesti kita kena serahkan fizikal, harta dan juga manfaat sekali. Okay? Maksudnya kita tak boleh nak gadaikan manfaat. Contohnya kita kata kat dia, aku gadaikan manfaat duduk di rumah, mendiami rumah tersebut ataupun manfaat dan sebagainya. Jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak sebab kita tidak menyerahkan sepenuhnya pemilikan barang tersebut kepada penerima gadaian. Okey. Jadi dia bila nak gadai, kita kena serahkan fizikal harta itu berserta dengan zat harta ataupun fizikal harta dan sekali dengan manfaat. Tak boleh kita katakan aku gadaikan barang kemas, tapi barang kemas tu kita katakan macam kita tak serah kat dia lah, kita tak serah kat dia. Ataupun yang paling mudah kita nampak macam rumah, kita gadaikan rumah, tapi kita gadaikan manfaat sahaja, kita tak serahkan geran dan sebagainya. Jadi itu tak boleh. Jadi maksudnya kena serahkan fizikal harta itu kepada pemegang barang gadaian. Okay. Dan okay. Kemudian yang keempat, barang gadaian itu mestilah hak milik mutlak. Maksudnya barang yang hendak digadaikan itu mestilah milik mutlak penggadai. Tak boleh kita duk gadai barang orang. Jadi yang kelima, barang itu mestilah boleh diserahkan dan kita boleh serahkan kepada dia. Kemudian barang dan harga mestilah berada dalam pengetahuan pihak yang berkontrak. Jadi maksudnya jelas, barang yang kita nak gadaikan tu kena jelas, barang apa dan sebagainya. Okay? Supaya orang yang hendak bagi hutang tu dia tahu apa barang yang dia akan dapat sebagai jaminan kepada dia apabila dia memberi hutang kepada mereka. Kemudian barang yang hendak digadaikan bukanlah terdiri daripada barang yang mudah rosak. Jadi tak boleh kita nak gadai yang kita katakan harta istikhlaqi. Harta istikhlaqi iaitu harta yang kita pakai dia akan terus rosak ataupun dia akan susut fizikal dia dan sebagainya. Sebab tu tidak sah kita gadai nasi, tidak sah kita gadai apa lagi, air, ataupun kita gadai sesuatu yang dia boleh cepat rosak. Sebab apa? Sebab dia boleh mendatangkan kerugian kepada orang yang memberi hutang. Okey. Kemudian rukun yang keempat seterusnya adalah hutang. Dalam sesuatu kontrak gadaian mesti sabit adanya hutang. Maksudnya ialah sebab kita satu pihak akan dapat barang gadaian.
jadi satu pihak lagi akan dapat hutang. Jadi kena adanya hutang. Tidak sah kontrak gadaian sekiranya seseorang menggadaikan sesuatu barang sebelum sabit adanya sesuatu hutang. Contohnya, A berkata kepada B, aku gadaikan gelang ini sebagai cagaran kepada hutang yang akan aku ambil nanti. Jadi dia masalah dekat mana? Dia masalah dekat perkataan akan aku ambil nanti. Jadi dia, kalau kita lihat gadaian, dia mesti berlaku pada masa tersebut. Maksudnya kita bagi barang gadaian dan hutang tu kena sabit ketika itu. Maksudnya hutang itu memang berlaku ketika itu. Tak boleh kita katakan hutang yang akan. Jadi perkataan akan itu dia boleh merosakkan kontrak. Okey. Okey, kemudian rukun yang kelima adalah lafaz sirah yang kita gunakan. Yang mana ianya merangkumi lafaz ijab dan qabul. Kalau kita pergi ke Ar-Rahnu, dia ada lafaz Ar-Rahnu itu. Kita hanya baca je dia punya teks yang dia sediakan. Dan di antara syaratnya, akad itu mestilah ada persamaan di antara ijab dan qabul. Jadi maksudnya antara ijab dengan qabul tu mesti benda yang sama. Kalau kita gadai barang kemas, maka orang tu pun akan terima barang kemas. Tak boleh kita gadai barang kemas, dia pun jawab, aku terima telefon. Kan? Jadi maksudnya dia punya lafaz ijab dan qabul tu dia tak tally. Okey, itu tak boleh. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, akad mestilah tidak diselangi oleh sesuatu perbuatan ataupun perkataan asing ataupun diam yang lama. Dalam perkataan lain, lafaz ijab dan qabul mestilah bersambungan. Ini pun saya dah sentuh sebelum ini. Maksudnya antara ijab, antara offer dengan terimaan itu dia mesti berlaku secara, kita katakan, secara cepat. Aku gadaikan barang kemas ini, maka yang seorang lagi akan kata aku terima ke apa ke. Yang penting membawa maksud dia terima ataupun dia bersetuju di atas tawaran yang telah dilafazkan oleh pihak yang melakukan kontrak tersebut. Okey. Selesai. Cuma yang ni kita akan lihat operasi Ar-Rahnu di Malaysia. Jadi kalau kita lihat bila kita dijajah oleh penjajah, confirm lah, tidak ada langsung pajak gadai secara Islam. Dan bila kita merdeka pada tahun 1957, maka kita dapati bahawa pajak gadai masih lagi berbentuk konvensional. Bahkan dalam satu survey kajian yang dibuat pada tahun 1978, yang mana hasil daripada kajian tersebut mendapati bahawa orang Melayu yang paling banyak terlibat dalam transaksi pajak gadai, 42%. Tapi ketika ini, kalau kita lihat, masih lagi tidak ada pajak gadai secara Islam. Jadi kalau kita lihat, adakah orang Melayu kita yang beragama Islam itu terlibat dengan dosa besar? Sebab seperti mana yang saya sebut tadi, bila sebut pajak gadai konvensional, maka dia ada elemen riba dan juga gharar. Jadi adakah ayah kita ataupun tok wan kita dulu yang terlibat dengan gadaian pada tahun ini berdosa besar? Jawapan dia, kalau ikut hukum asal, memang berdosa besar kerana mereka terlibat dengan dosa iaitu riba. Tapi dalam keadaan tidak ada alternatif, tidak ada pilihan ketika itu, sebab tidak ada langsung pajak gadai secara Islam, maka di sini ada kaedah yang menunjukkan bahawa perbuatan tersebut dimaafkan. Sebab apa? Dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang tidak ada pilihan, maka kita terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama kita.
Okay, ad-darurat tubihu al-mahzurat, dalam keadaan darurat membolehkan kita melakukan sesuatu perkara yang dilarang sebelum ini. Okay, jadi maksudnya tidaklah sampai tahap berdosa. Sebab apa? Sebab dalam keadaan yang darurat, kerana ketika itu kita tidak ada pilihan melainkan yang ada di hadapan kita adalah sistem yang berteraskan kepada konvensional. Okey. Kemudian kita lihat ini di antara kita lihat pelaksanaan Ar-Rahnu di Malaysia. Maksudnya Ar-Rahnu ataupun sistem gadaian Islam paling awal ditubuhkan di negara kita adalah pada tahun 1992. Dia bermula dengan Kelantan dan juga Terengganu. Okey. Lepas tu barulah kita katakan dia berkembang, bank rakyat, kemudian macam-macam lagi koperasi dan sebagainya, dan sampai ke hari ini maksudnya kita boleh lihat lebih daripada 20 institusi yang menawarkan pajak gadai secara Islam ataupun Ar-Rahnu. Okay. Jadi maksudnya agak terlalu lambat untuk kita berubah kepada sistem secara Islam. Sebab kita lihat kita mereka 57 dan kita dapat menubuhkan Ar-Rahnu 1992, maksudnya mengambil masa hampir 40 tahun baru kita dapat mengadakan sistem gadaian Islam sebagai alternatif kepada umat Islam. Okey. Jadi walaupun agak terlambat, tapi sekurang-kurangnya kita katakan itu usaha yang dibuat oleh orang-orang terdahulu untuk membolehkan kita dapat mengamalkan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap. Okey. Jadi kita nak lihat kenapa Ar-Rahnu ini merupakan sesuatu yang lulus syarak. Maka kita melihat kepada operasi Ar-Rahnu, dia berteraskan kepada ada 4 kita katakan instrumen yang ada dalam Ar-Rahnu yang menjadikan dia bebas daripada elemen-elemen yang diharamkan dalam agama kita. Iaitu yang pertama sekali, tak lain tak bukan adalah Ar-Rahnu, iaitu kita menggadaikan sesuatu barang gadaian dengan kita akan dapat hutang. Okey, itu Ar-Rahnu. Maksudnya kita gadaikan dan kita akan dapat duit sebagai hutang. Kemudian yang kedua adanya al-wadi'ah yad-damanah, iaitu dia merujuk kepada simpanan barang berharga dengan jaminan dan setiap simpanan akan dikenakan upah simpan. Jadi maksudnya yang kedua adalah al-wadi'ah yad-damanah, maksudnya orang yang memberi pinjam, orang yang memberi hutang ataupun orang yang memegang barang gadaian, dia terikat dengan kontrak al-wadi'ah yad-damanah. Maksudnya apa? Dia bagi hutang dan dia akan simpan barang gadaian. Okay, jadi maksudnya dia bertanggungjawab untuk menyimpan barang gadaian tersebut. Okay. Jadi itu dia punya, kita katakan satu beban, satu beban syarak ke atas dia, yang mana dia bertanggungjawab untuk melindungi ataupun untuk menjaga keselamatan barang gadaian tersebut. Okey. Kemudian yang ketiga, qardu hasan, iaitu hutang secara baik. Maksudnya pinjam 1,000, bayar balik pun 1,000. Itu instrumen yang ketiga. Dan yang keempat, sebab tu kita lihat di sini, walaupun kita nampak secara zahirnya sama sahaja seperti di antara Ar-Rahnu dengan gadaian konvensional. Sebab kalau kita pergi ke Ar-Rahnu, kita pinjam 4,000 dan seorang lagi pergi kepada gadai secara konvensional pinjam 4,000, maka kita akan dapati dalam masa 6 bulan A yang tadi dia pinjam dekat Ar-Rahnu, dia akan bayar balik mungkin 4,100. Manakala B pula dia pinjam 4,000 daripada konvensional dan dia pun kena bayar balik 4,100. Jadi kalau kita nampak sama je, pinjam 4,000 bayar lebih dekat Ar-Rahnu, pinjam 4,000 di konvensional bayar balik pun kena bayar lebih. Walaupun kita nampak secara zahirnya nampak macam persamaan, tetapi dia ada perbezaan yang sangat ketara.
kerana dalam ar-rahnu bayaran lebih itu bukanlah kita katakan suatu faedah yang dikenakan ke atas hutang, yang mana kalau dalam pajak gadai konvensional dia jelas riba. Sebab apa? Sebab dia bagi hutang 4,000 dan dia kenakan faedah ke atas hutang tersebut sebanyak 2%. Jadi jelas hutang. Tapi kalau dalam ar-rahnu, kenapa kena bayar lebih? Yang kena bayar lebih tu sebab yang keempat ni, iaitu ujrah, iaitu upah yang dikenakan ke atas jaminan keselamatan dan juga simpanan barang gadaian. Jadi orang yang menyimpan barang gadaian, dia terikat dengan al-wadi'ah ya'damanah. Maksudnya dia bertanggungjawab untuk menyimpan barang gadaian. Okay? Ada pula perkataan ya'damanah ni, maksudnya apa? Memang kalau dia gagal untuk jaga, dia bertanggungjawab untuk, kita katakan, bayar ganti rugi. Maksudnya bukan dia boleh simpan dekat mengata tempat. Dia kena simpan tempat yang selamat. Dia tak boleh simpan bawah bantal, tak boleh simpan dalam almari, tak boleh simpan tempat-tempat yang kita katakan mudah untuk dilihat oleh orang dan juga mudah untuk diambil oleh orang. Jadi sebab tu Islam menjaga maslahah kedua-dua belah pihak, yang mana pemegang gadaian ini apabila dia terikat dengan al-wadi'ah ya'damanah, maksudnya dia kena simpan betul-betul barang tersebut, maka dia kena keluarkan mungkin sedikit kos untuk dia nak jamin barang gadaian. Macam kita lihat contohnya macam ar-rahnu, dia terpaksa sewa kedai, okay? Kemudian dia terpaksa pasang sistem alam, pasang sistem kita panggil CCTV, kemudian kena pasang peti besi, kena ada grillnya, bahkan pada waktu malam pula kena upah pengawal keselamatan untuk jaga premis. Jadi maksudnya dia kena keluarkan modal yang tinggi untuk menjamin keselamatan barang. Jadi sebab tu tidak salah untuk dia mengenakan ujrah, iaitu upah simpan ke atas barang gadaian. Jadi dia boleh kenakan upah simpan. Okay? Jadi yang lebih itu dia bukan faedah tetapi upah simpan. Sebab apa? Kita bertanggungjawab untuk simpan barang gadaian, dan jumlah yang lebih itu adalah kerana ujrah tadilah, kerana ujrah tadi, iaitu upah simpan. Okay? Kemudian kita lihat ini di antara ciri ataupun objektif ar-rahnu, iaitu yang pertama sebagai alternatif, sebagai pilihan kepada kita. Jadi kalau pada hari ini, kalau kita masih lagi mengambil pajak gadai konvensional, maka hukumnya berdosa besar. Sebab riba ni dia bukan dosa kecil, tapi dia merupakan antara dosa-dosa yang sangat besar. Kemudian memecahkan monopoli. Kalau dulu kita lihat ianya dikuasai oleh orang bukan Islam. Jadi bila adanya ar-rahnu, maksudnya orang Islam turut serta dalam dalam kita katakan dalam sistem gadaian ini. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan instrumen ekonomi Islam. Jadi bila kita belajar ar-rahnu, maka kita akan jumpa beberapa instrumen yang ada dalam ekonomi Islam, seperti perkataan ar-rahnu itu sendiri, kemudian ujrahnya, kemudian al-wadi'ah ya'damanah, dan juga qardu hasan. Kemudian dia merupakan kaedah mikrokredit. Mikro kecil kan, kredit hutang, maksudnya kaedah hutang secara kecil-kecilan. Jadi kalau kita nak pinjam, kita nak berhutang, kita perlukan duit dengan kadar yang rendah, maksudnya mungkin bawah 10,000, maka ar-rahnu tempat yang selayaknya ataupun yang sebaiknya untuk kita kunjungi. Kalau kita nak hutang 40,000, nak hutang 50,000, nak hutang 100,000, ar-rahnu bukan tempat dia. Sebab apa? Sebab ar-rahnu dia ada had jumlah hutang yang dia boleh beri. Ada setengah ar-rahnu dia boleh bagi maksimum pun 5,000 je ataupun 10,000 je. Jadi kalau kita nak hutang banyak 50 ataupun 100,000, bukan ar-rahnu tempat yang sepatutnya kita pergi, tetapi tempat yang sepatutnya kita pergi adalah di bank.
Okey. Sebab tu dia kaedah mikrokredit. Kita nak hutang 4,000, maka boleh kita pergi ke Ar-Rahnu dengan syarat kita ada barang gadaian yang nilainya lebih daripada 4,000. Kemudian yang berikutnya adalah bebas riba. Bebas riba. Okey. Jadi ini di antara Ar-Rahnu yang ada di negara kita. Jadi paling mudah kalau kita lihat setiap tempat saya rasa akan ada pos Malaysia kan. Jadi pos Malaysia pun dia ada Ar-Rahnu. Ataupun kalau ada bank rakyat, di mana ada bank rakyat, di situ ada Ar-Rahnu. Kalau macam di Iskandar pun ada bank rakyat. Jadi kalau kita pernah pergi ke bank rakyat Taman Maju tu, kita masuk dekat kaunter dia, kita perhati yang tepi kaunter tu dah ada bilik, ada satu pintu kecil. Di situ kita akan nampak ada kaunter Ar-Rahnu. Okey. Yang ni sekadar maklumat sahaja. Okey. Sekadar kita katakan kalau Ar-Rahnu dia macam saya tunjukkan tadi ni, ada macam-macam Ar-Rahnu, dan setiap Ar-Rahnu lain dia punya upah simpan dia. Jadi ini di antara formula untuk sekurang-kurangnya kita boleh survey mana Ar-Rahnu yang menawarkan upah simpan yang rendah. Okey. Jadi kita boleh lihat ni di antara kita katakan cara nak kira upah simpan. Formula dia UP, upah simpan. Okey, upah simpan kita nak tahu dengan cara yang pertama NB. NB itu nilai barang, nilai barang. NB nilai barang. Okey, kemudian bahagi dengan 100, darab dengan K itu kadar. Okey, dan darab dengan tempoh. Okey. Jadi nilai barang gadaian maksudnya biasanya kalau Ar-Rahnu di Malaysia dia hanya menerima barang kemas sahaja. Okey. Jadi nilai barang gadaian maksudnya pihak Ar-Rahnu dia akan timbang katakanlah kita gadaikan rantai emas kan. Jadi pihak Ar-Rahnu dia akan timbang rantai emas kita. Okey, jadi bila dia timbang dan alat timbangan itu akan berada di hadapan kita. Sebab tu Ar-Rahnu ni kita nampak dia telus semuanya berlaku di hadapan mata kita. Jadi dia akan timbang di hadapan kita dan kita pun akan nampak berapa berat rantai emas kita. Katakanlah beratnya 5 gram. 5 gram. Okey. Jadi 5 gram dia akan lihat pada hari tersebut kadar 1 gram emas katakanlah 916 berapa harga. Jadi kita akan nampak biasanya kat Ar-Rahnu dia akan ada terus nilai emas 916 pada hari ini katakanlah 201 gram. Jadi maksudnya berat rantai emas kita 5 gram. Maksudnya kita tahu bahawa nilai barang kemas kita pada hari tersebut ialah 5 gram darab dengan 200 berarti nilai barang kemas kita adalah RM1,000. Jadi nilai barang gadaian tu kita tahu katakanlah RM1,000. Okey. Kemudian bahagi dengan 100. Okey, tu dia punya formula dia. Darab dengan K. K ni kadar. Kadar ni yang ni kita kena refer dekat setiap Ar-Rahnu. Nanti dia akan ada dia punya kalau kita pergi ke Ar-Rahnu mungkin dia akan ada brosur dia dan kita boleh lihat dia punya kadarnya berapa. Kalau sekian dia punya kadarnya katakanlah 65 sen. Jadi kita tengok dulu. Nanti kita akan tengok dia punya ni. Kemudian darab dengan tempoh. Itu tempoh. Tempoh ni standard. Mana-mana Ar-Rahnu ataupun mana-mana pajak gadai konvensional dia akan bagi terus 6 bulan. Ni automatik. Okay? Maksudnya tempoh dia 6 bulan. Lepas tu bergantung kepada setiap institusi Ar-Rahnu. Ada setengah institusi kalau kita dalam masa 6 bulan kita tak mampu untuk bayar, kita boleh extend 4 bulan sahaja. Ada setengah Ar-Rahnu dia bagi 4 bulan. Maksudnya 10 bulan. Tak bayar, lepas tu kena lelang. Okay? Tapi ada setengah Ar-Rahnu juga dalam masa 6 bulan tak mampu bayar, dia bagi tambahan masa. Dia boleh extend lagi masa tu 6 bulan. Menjadikan 12 bulan. Tak bayar, lepas tu lelang. Ada setengah Ar-Rahnu dia lepas 6 bulan dia akan extend lagi 6 bulan dan kalau kita tak mampu bayar dan kita pun minta lanjutan tempoh, dia boleh extend lagi 6 bulan. Jadi maksudnya 18 bulan. Lepas tu tak mampu, stop sampai situ saja, kena lelang.
Okay, jadi itu dia bergantung kepada uh, institusi Ar-Rahman itu. Sebab tu bila kita nak pinjam tu kita kena survey. Kalau yang ni dia bagi kita masa tertentu sebab mungkin kita nak pinjam duit dan kita barangkali kita perlukan masa yang lebih lama untuk kita nak jelaskan hutang tersebut. Jadi maksudnya kita kena survey dulu. Okay. Jadi contoh kita lihat yang ni di Terengganu kita lihat antaranya jumlah margin pinjaman ialah 80% daripada nilai semasa. Okey, dan maksimum RM5,000. Okey. Jadi kita lihat kat sini pertama 80%. Ya, 80%. Okey. Yang pertama 80% daripada nilai barang gadaian. Contohnya kita barang kemas kita bila ditimbang katakanlah nilai pada hari tersebut RM5,000. Okey. Kita tak boleh pinjam RM5,000. Kita hanya boleh pinjam 80% daripada nilai barang gadaian. Jadi kita kena kira lah 80% daripada RM5,000 berapa maksimum yang boleh kita pinjam. Okey. Kemudian kita lihat juga ataupun maksimum RM5,000. Maksudnya katakanlah barang gadaian kita bila ditimbang nilainya RM10,000. Okey. Dan kita boleh pinjam 80% daripada nilai barang gadaian. Jadi kalau 80% daripada RM10,000, katakanlah, ini saya belasah ya, 80% daripada RM10,000, katakanlah kita boleh pinjam RM8,000 lah, RM8,000. Tapi kita tak boleh pinjam RM8,000 sebab apa? Sebab dia ada syarat yang lain, iaitu maksimum RM5,000 sahaja. Jadi maksudnya walaupun kalau ikutnya sepatutnya 80% daripada nilai barang gadaian kita boleh pinjam RM8,000, disebabkan ada syarat yang kedua maksimum RM5,000, maka kita boleh pinjam maksimum pun RM5,000 sahaja. Okay. Kemudian kalau Maidam ni 6 bulan ni automatik akan bagi, kemudian dia boleh extend 4 bulan sahaja. Lepas tu berlalu 10 bulan tak bayar juga, akan dilelong. Okey. Okey, ini yang saya sebut tadi, yang kadar upah, kadar upah simpan. Okey. Kalau nilai barang gadaian bawah RM1,000, free. Okey, percuma. Biasanya kalau barang gadaian bawah RM1,000 ni maksudnya orang ni betul-betul susah. Bukannya orang senang. Mungkin dia terpaksa menggadai kerana nak memenuhi keperluan harian dia. Mungkin nak beli, kita katakan, susu anak lah, pamper dan sebagainya, nak beli beras dan sebagainya. Jadi sampaikan dia terpaksa menggadai cincin yang mana nilainya bawah RM1,000 dan sebagainya. Jadi maksudnya ini di antara kita katakan peranan Maidam sebagai organisasi yang menjaga kebajikan orang-orang di Terengganu. Maksudnya dia bagi hutang secara percuma dan bayar balik pun jumlah hutang tersebut sahaja. Pinjam RM1,000, bayar balik pun RM1,000, tak ada upah simpan. Okay? Tapi kalau kita lihat, kalau barang gadaian kita nilainya, katakanlah kita timbang barang gadaian kita dan nilainya RM5,500. RM5,500. Jadi kita akan lihat kat sini. Jadi kita akan lihat barang gadaian kita nilainya di antara RM5,000 hingga RM10,000. Okay? Jadi kat sini. Maka kita akan lihat upah simpannya adalah sebanyak 70 sen. Jadi cara yang kita nak kira tadi, okay, macam ni contohnya upah simpan nilai barang gadaian, katakanlah nilai barang gadaian kita RM5,500. Okay. Dibahagi dengan 100. Okay. Darab dengan kadar tadi. Kadar tadi kita lihat kat sini tadi kadarnya adalah sebanyak 70 sen. Okey. Jadi darab dengan 70 sen dan darab dengan tempoh dia akan bagi automatik 6 bulan. Jadi kita kira dah. Maka kita akan dapat berapa upah simpan yang dikenakan. Kalau extend lagi, maka kita darab dengan 4 bulan lagi, ataupun keseluruhannya kita darab dengan 4 bulan lah. Jadi kita akan nampaklah dia punya jumlah upah simpan. Jadi kita boleh buat perbandingan mana upah simpan yang lebih rendah. Okay, kalau di tempat kita tu ada banyak Ar-Rahnu lah. Contohnya di tempat kita ada Pos Malaysia, ada ada Bank Rakyat. Jadi kita boleh survey.
Okey. Ni contohnya bil rakyat, okey. Bil rakyat. Okey, ni kalau kita lihat di Ar-Rahnu Pos Malaysia. Ini kalau kita lihat sekejap. Kalau kita lihat okey, tempoh dia kalau kita tengok di sini dia bagi 6 bulan automatik, kemudian lanjutan 3 bulan, lepas tu tambah lagi 3 bulan sampai 12 bulan sahaja. Okey. Manakala kita lihat margin, dia boleh bagi 75% sahaja. Kalau macam yang di Terengganu dia boleh bagi 80% kan. Okey, kemudian maksimum setiap pelanggan, maksudnya pada hari yang sama 10,000 je. Okey. Tapi jumlah terkumpul boleh sampai 50,000. Contohnya minggu ni dia gadai barang kemas dan dia dapat hutang 10,000 kan. Lepas tu minggu depan pula dia gadaikan lagi, dia dapat 10,000. Tu maksudnya secara kita katakan setiap transaksi itu boleh 10,000 bagi setiap transaksi, dan jumlah terkumpul maksimum boleh pergi sampai 50,000. Okey. Kalau yang ni Agrobank. Agrobank. Kalau Agrobank kita lihat dia boleh bagi loan margin, dia boleh bagi sampai 70%. Okey, di sini 70%. Kemudian dia bagi 6 bulan yang pertama. Lepas tu dia boleh extend lagi sebanyak 6 bulan. Maksudnya 12 tahun sahaja. 12 bulan sahaja. Okey, ini kita lihat kadar upah simpan dia. Kalau barang gadaian kita 4,000, okey, maka kita lihat kat sini. Barang gadaian kita 4,000, jadi upah simpan adalah sebanyak 60%. Jadi maksudnya kita nak kira upah simpan, katakanlah barang gadaian kita nilainya 4,000, 4,000 bahagi dengan 100, darab dengan 60 sen dan darab dengan 6 bulan. Okey. Jadi ini kita lihat di antara kelemahan ataupun kenapa pajak gadai komersial ini sesuatu yang perlu kita hindarkan. Okey, yang pertama ialah faedah yang berlebihan. Okey, maksudnya dia kenakan faedah ke atas hutang tu. Kemudian yang kedua, nilai gadaian yang rendah. Kadang-kadang kita tak tahu dia punya, kita katakan mungkin kita tak tahu dia timbang macam mana, kemudian adakah dia ikut harga semasa. Kalau di Ar-Rahnu, jelas dia akan ada syarat dia. Maksudnya alat timbangan kena ada atas meja, dan bacaan timbangan tu akan ada di hadapan kita, satu dekat maksudnya dia ada dua ni. Satu kita boleh lihat di hadapan kita, dan satu lagi yang orang yang Ar-Rahnu tu lah. Okay, kemudian dia juga dia kena letakkan harga semasa emas pada hari ini berapa kadarnya. Jadi itu semua kena ada. Sebab tu dia lebih tulus. Kemudian acara lelong tidak disebarkan. Kalau kita tak bayar, alih-alih tengok-tengok dah kena lelong. Kalau Ar-Rahnu, dia akan bagi notis kepada kita bahawa barang kita akan dilelong. So kita tahu bahawa barang kita akan dilelong. Okey, kemudian di sini kita lihat lagi lebihan gadaian tidak dipulangkan. Jadi kalau dia lelong, dia dapat katakanlah 12,000. Sedangkan hutang dia bagi 8,000 sahaja. Kan? Jadi ada lebihan lah sepatutnya. Jadi lebihan itu tak akan dipulangkan kepada kita. Okay? Jadi itu kita lihat di antara kekurangan pajak gadai komersial. Okay. Ini saya dah terangkan tadi. Okay. Modul operasi Ar-Rahnu. Tak perlu saya nak terangkan lagi. Jadi ini di antara kelebihan Ar-Rahnu berbanding dengan pajak gadai konvensional. Okay, tidak mengenakan kadar faedah. Okay, walaupun kita nampak kena bayar lebih, tetapi ia adalah merupakan upah simpan. Okay, nilai
nilai gadaian tidak merosot. Okey. Kemudian wang lebihan gadaian dipulangkan. Kemudian adanya upah simpan barang gadaian, di mana upah simpan itu adalah kita katakan rendah berbanding dengan faedah yang dikenakan di komersial. Okey, dan jenis bayaran dan tempoh bayaran balik pun dijelaskan. Clear sebab dia kontrak. Jadi dia ada terma-terma yang yang akan diberitahu oleh petugas Ar-Rahnu kepada kita, dan juga pemberian notis kepada kita tentang upacara lelongan itu juga akan dibuat. Okey. Ini kita lihat contoh contoh pengiraan Ar-Rahnu dan komersial. Okey. Jadi contoh kita lihat katakanlah nilai barang gadaian 3,000. Okey, jadi seorang pergi ke Ar-Rahnu dan seorang lagi pergi ke komersial. Okey. Jadi kita lihat dekat Ar-Rahnu jumlah pinjaman yang boleh diberikan hanyalah sekadar 60%, dan di komersial pun sama juga 60%. So berarti 60% daripada nilai barang gadaian, jadi kita boleh pinjam hanyalah sekadar 1,800 di Ar-Rahnu dan juga 1,800 di komersial. Okey, kemudian kita lihat ini cara kira upah simpan di Ar-Rahnu. Nilai barang gadaian 3,000. Okey, nilai barang gadaian 3,000 bahagi dengan 100, darab dengan katakanlah kadar adalah sebanyak 75 sen dan darab dengan 6 bulan. So upah simpan yang kita kena bayar dalam masa 6 bulan adalah sebanyak RM135. Okey, kita lihat pula di konvensional. Okey, maka kita lihat cara pengiraan dia. Okey, kita lihat cara pengiraan dia. Yang pertama ialah ini di sini. Okey. Nilai hutang. Nilai hutang. Okey. Nilai hutang bahagi dengan 100. Ya, nilai hutang bahagi dengan 100. Jadi jelas kat sini riba. Sebab apa? Sebab dia kenakan 2% ataupun RM2, dia kenakan cas 2% ke atas hutang 1,800. Okey. Jadi jelas riba lah. Ya, jelas riba. Kalau yang ni kita perasan dia punya formula sama aja. Kalau macam Ar-Rahnu, nilai barang gadaian bahagi dengan 100 darab dengan kadar darab dengan tempoh. Kalau komersial sama je dia punya formula dia, cuma yang pertama kalau Ar-Rahnu nilai barang gadaian, tetapi kalau yang komersial nilai hutang. Nampak tak? Nilai hutang. Jadi nilai hutang bahagi dengan 100 darab dengan 2%. Jadi bila 2% maksudnya dia kenakan faedah ke atas hutang. Maka jelas itu merupakan riba. Okey. Kalau macam Ar-Rahnu, tak, dia kira upah simpan. Dia kenakan upah simpan. Dia bertanggungjawab untuk simpan barang gadaian. Jadi berapa nilai barang gadaian tersebut, maka itulah yang dia kenakan. Okay. Jadi kalau kita lihat faedah sebanyak RM36 sebulan. Jadi 6 bulan, kita lihat dekat sini. Dalam masa 6 bulan, faedah yang dikenakan adalah 216, sedangkan di komersial sedangkan di Ar-Rahnu upah simpan dalam masa 6 bulan hanyalah sekadar RM135 sahaja. Okey. Jadi kita nampak beza lah. Lebih kurang dalam dekat-dekat RM100. RM100. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja untuk Ar-Rahnu. Kalau ada soalan dan sebagainya boleh tanya dalam grup nanti.